kesembuhan dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan rahimakumullah, Quran Allah turunkan daripada Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Syifa, penyembuh. Sebab itulah dalam kaedah perawatan kita, yang pertama tadi ni kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, menggunakan doa-doa, menggunakan ruqyah syar'iyah bersumberkan daripada Nabi Muhammad SAW, ataupun ruqyah tadi ni ialah yang patuh syariah dan juga yang kita ketahui makna. Jadi antara kita tengok tadi, sebab tu Allah sebut kami turunkan daripada Al-Quran ma huwa syifa, yang penyembuh. Sebab tu Al-Quran kalau kita baca selalu dan dah dibuat kajian, orang yang selalu membaca Al-Quran tua nanti dia tidak akan kena penyakit Alzheimer. Dia tak akan kena penyakit, kan? Penyakit Alzheimer dia tak akan kena. Hebatnya Quran dan benarnya yang Allah sebut apa dia? Wa nunazzil minal Quran ma huwa syifa, apa yang menjadi dia merupakan penyembuh. Penyembuh wa rahmah, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita baca sikit dua banner outlet perkongsian yang baik, ramai yang terlepas pandang bab ni. Ya, betul. Sebab tu tadi ni, inilah yang kami cuba ketengahkan supaya apa? Sebab kalau kita tengok sekarang ni, ramai dan tumbuh pesatnya pusat-pusat rawatan yang klaim mereka patuh syariah. Sebab tu pada kita kena ada ilmu, bezakan adakah benar ini perawat yang mematuh syariah ataupun sebaliknya. Jangan tengok hanya sudut zahir. Zahir betul, memang kena tengok, tetapi lain juga kena tengok. Okey. Jadi banyaklah, sebab tu kalau kita tengok lagi rawatan tadi, kita melakukan doa-doa, ayat-ayat Al-Quran, ruqyah syar'iyah. Sebab kita menggunakan konsep yang diturunkan kepada, yang disebut tadi ni, kami turunkan daripada Al-Quran. Maka kalau kita tengok selain daripada itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga, Nabi juga sebut, sabda Nabi yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan ubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan ubat. Dia, ini Allah Subhanahu jadikan setiap penyakit ada ubatnya. Maka berubatlah dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Maka riwayat Abu Darda, Nabi bagi tahu kepada, riwayat Abu Daud daripada Abu Darda, Nabi bagi tahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit dan dia juga menurunkan ubat. Jadi gesaan daripada Nabi Muhammad SAW adalah supaya kita berikhtiar dalam nak mencari kesembuhan kepada sakit kita. Sakit, maka kita kena ikhtiar dan kita kena cari. Macam sekarang kan, kalau kita tengok musim durian kan, musim durian banyak sekarang ni, macam-macam durian kan. Durian pun macam-macam, bukan saja perawat ni, durian pun bagai-bagai. Okey, kita makan durian, ada kata panas, bila makan banyak panas. Panas. Maka petua orang tua-tua kita yang kata Nabi sebut tadi ni, Allah turunkan bersama penyakit tadi ni, ada ubat. Maka petua dia tadi ni, kita sebut sikit ni kan, bila kita makan durian banyak, kita ambil air, masukkan dalam apa kita durian tadi ni, kuling kita semua yang kita tahu, masuk, kita kacau, kocok-kocok sikit dengan jari kita minum, selawat dan minum, insya-Allah. Sebab apa? Sebab alhamdulillah saya sendiri pernah buat, makan durian banyak. Biasalah kan, masuk pergi kebun satu masa dulu di Perak, Batu Kurau kan, orang kata durian Batu Kurau ni sedap. Kita bila masuk dusun, makan, Allahu Akbar, banyak. Tapi bila kita buat betul, masukkan dalam apa kita sebut tadi, tak ingat dah tu, masuk dan kita kacau, minum kulit tu, alhamdulillah sejuk. Begitu juga petuanya tadi ni, kalau kita kopek durian, kena duri, ubat jadi mana? Cuba tuan-tuan, bila kena duri, ambil biji durian, belah dan ambil getah dia tanya di tempat yang kena duri, insya-Allah.
Itu insya-Allah itu antara yang pengalaman-pengalaman. Di mana ada benar yang Nabi sebut kepada kita. Nah, maka tapi ustaz, saya dah ramai dah jumpa dengan perawat. Tak sembuh-sembuh juga ustaz. Itu bukan bermakna kita tak sembuh. Mungkin kita kata tadi ni kita belum bertemu dengan perawat ataupun ubat yang sebenarnya tadi ni. Kan mungkin kita tak Allah letakkan penyembuhan itu kepada ubat ataupun pada perawat yang tertentu ini. Jadi kita dalam waktu yang sama kita maka kita tak sembuh lagi, kita usaha, kita ikhtiar, maka takdirnya satu hari nanti bertemulah dengan yang ditakdirkan itu, maka insya-Allah sembuh. Kalau tak sembuh juga, maka ini merupakan mungkin kita kata kafarah daripada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa kita, ataupun juga Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat darjat kita. Ini seperti mana hadis datangnya seorang perempuan bertemu Rasulullah, wahai Rasulullah, tolonglah doa kepada Allah, saya ni gangguan kuat, jin kuat sangat mengganggu saya, tolong wahai Rasulullah, doa kepada Allah agar Allah sembuhkan saya. Jadi Nabi tengok dia, Nabi maksud lebih macam tu, Nabi kata, boleh aku nak berdoa supaya Allah sembuhkan kamu, tetapi kalau kamu terima, kamu bersabar, kamu redha, syurga balasan kamu nak yang mana? Maka dia kata, tak apalah begitu Rasulullah, saya terimalah ujian ini, cuma saya minta satu, tolong doa kepada Allah, bila jin merasuk saya dalam keadaan saya meracau, aurat saya tidak terdedah, tetap terjaga aurat. Maka Nabi pun berdoa, ya, perempuan itu selepas tu memang dia diganggu, tetapi aurat dia tetap tidak terdedah. Jadi kalau kita sakit, teruskanlah usaha, ikhtiar untuk mencari kesembuhan. Dan kita kena ingat, kita berikhtiar, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Ini kita kena pegang. Kalau kita berjumpa dengan mana-mana perawat pun, perawat yang tawaduk, perawat yang benar, maka dia akan kata, saya ni hanyalah berikhtiar sahaja. Ikhtiar yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin kali pertama tak sembuh lagi, kita cuba lagi, usaha lagi, ikhtiar, ya, terus menerus sehinggalah bertemu dengan kesembuhan dari insya-Allah. Itu tuan-tuan dan rahimakumullah, sekali lagi bagi yang baru masuk dan sebagainya, mohon like dan share supaya dapat kita kongsikan ilmu ni bersama dengan orang yang lain insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan rahimakumullah, itu tadi ni, maka tak dalam rawatan doa ruqyah tadi ni, kita tidak menggunakan jampi-jampi yang tidak difahami makna. Jampi-jampi yang menyebut nama-nama yang kadang-kadang kita tidak tahu. Jadi itu tidak dibenarkan dalam agama kita. Sebab tu kalau kita melihat bagaimana jampi-jampi daripada bomoh-bomoh yang terdahulu, kadang-kadang cantik yang menyebabkan kita tertipu. Bagaimana? Okay, mulanya Bismillahirrahmanirrahim. Cantik kita dengar, bagus ni syar'i. Maka dia pun baca. Bila mula lama-lama dia akan slow, perlahan, tak dengar apa. Last sekali boleh timbul balik dengan berkat doa kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu tengahnya apa kita tak tahu. Jadi itu tidak dibenarkan. Ataupun dalam ruqyah tadi ni disebut nama-nama tertentu yang kita tidak tahu makna. Hei sumanggila, ataupun contoh dia, ataupun apa saja tadi ni yang kita tidak tahu apakah itu maknanya apa, maka itu juga tidak dibenarkan. Jika perawat Islam tadi ni yang patuh syariah, maka dia akan merawat bacaannya tadi kuat, didengari oleh pesakit tadi. Sebab bila kita membacakan Al-Quran, Al-Quran itu sendiri merupakan syifa, penyembuh. Orang yang baca dan orang yang mendengar, insya-Allah. Jadi dia tidak ada nak sembunyikan. Dia tak sembunyikan. Maka dia akan tetap baca, dia akan baca. Sebab apa? Bila kita baca tadi ni, pesakit akan mendengar.
dan dia faham, oh ustaz ini membaca, perawat ini membaca ayat Quran, hadis ruqyah ataupun sebagainya yang patuh kepada syariah dan dia memang mengetahui. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sebab tu tadi ni yang kita sebut tadi ni kan, maka pada setiap penyakit ada ubat. Ada ubat. Cumanya kadang-kadang mungkin kita belum bertemu dengan ubat yang dikehendaki, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini, maka kata Nabi, fatadawu, berubatlah kamu, wala tatadawu biharam, jangan kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Apa dia? Contoh dia, bila kita pergi, sebab tu tadi ni nak bezakan antara perawat yang patuh syariah ataupun tidak. Kadang-kadang perawat yang tak patuh syariah tadi ni, dia tetapkan syarat, datang bawa, okey, saya nak apa, contoh dia darah ataupun sesuatu perkara, benda-benda yang najis, minta maaf cakap. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada sesetengah sihir dan sebagainya, dia minta benda-benda yang najis. Minta maaf, antara dia kalau tadi ni minta darah haid. Ini dia. Sebab tu tadi ni kita tengok, maka Islam datang dan mengharamkan berubat dengan perkara-perkara ini. Dan kalau para Islam ni, dia tak akan minta perkara-perkara yang sebegitu, yang benda-benda yang haram dan benda-benda yang kotor. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi 5 dah kita tengok. Ciri perawat patuh syariah apa dia? Kita ulang balik kalau bagi pada yang baru masuk, Muslim, ya, jangan jumpa orang yang bukan Islam dalam bab yang berkaitan dengan gangguan jin, ya. Muslim, mengamalkan syariat, ya, terima ilmu tadi ni daripada guru yang benar. Lepas tu rawatan tadi ni ialah hanyalah menggunakan Al-Quran, doa-doa ruqyah yang patuh kepada syariah. Jadi seterusnya, apa lagi antara ciri-ciri yang dapat kita tengok untuk memastikan bahawa benar itu adalah merupakan perawat Islam, perawat yang patuh syariah? Apa dia? Antara tu tadi, bila kita pergi bertemu, maka kalaulah kita kata benarnya perawat tadi, dia akan tanya kita, okey abang, sakit apa abang? Oh, saya sakit macam ni. Dah jumpa doktor belum? Dah jumpa dah ustaz, tapi tak juga sakit kepala macam saya sendiri pernah. Ada seorang yang sakit kepala dah 2 minggu. 2 minggu sakit, makan ubat doktor dah berbotol-botol, tak lega. Jadi saya dah kata dah 2 minggu ni saya nak cuba ni pula. Maka dia datang kepada kita, bila kita ruqyah, alhamdulillah, tengah-tengah ruqyah tumbang. Maknanya ada gangguan. Ada gangguan. Jadi kalau kita tengok tadi ni, datang kepada kita, kita akan tanya, kita akan bersembang dulu, tengok sejarah dia. Sakit dia sakit yang bagaimana? Adakah sakit fizikal semata-mata ataupun sakit gangguan, gangguan jin, ya? Sebab tu kita tanya dulu. Ni kadang-kadang kalau kita jumpa bomoh kan, pengalaman sikit tiba bomoh ni, saya sakit lutut kan, sakit lutut, bomoh, kadang-kadang tu kena buatan orang tu, kesian kat jin kan. Semua sakit kita jin punya pasal. Allah, apa kesian jin pun kadang-kadang, apalah kamu ni sakit sikit-sikit, aku yang kena. Tak. Jadi mati tadi ni kita tengok sejarah dulu. Maka perawat tadi Islam tadi yang patuh syariah, dia akan tanya, dia akan lidik dulu kan, dia tidak akan teka. Sebab kadang-kadang kita tengok kan, adanya perawat, kita baru duduk sampai, saya tahu kamu sakit begini kan. Betul lah. Pada kita, hebat tak perawat tadi? Hebat. Kenapa? Dia boleh tahu. Tak perlu bagi tahu, dia dah tahu. Ini macam kita kata apa? Filem-filem Piramli tu kan, Nora tu. Yang filem-filem yang Nora tu jumpa Tok Bomo, tu pun cakap, tak apa, saya dah tahu kamu nak ke Nora kan. Itu mana dia. Itu tak, kita
bila kita perawat Islam atau perawat syariah, kita tidak tahu apa yang berlaku kepada dia, sebab kita itu mungkin kita baru jumpa dia. Ni saya nak minta tuan-tuan alert sikit dalam perkara ini, sebab ramai yang saya jumpa kadang-kadang mereka terpesona dengan perawat tadi, sebab perawat tadi ni boleh bagi tahu apa yang berlaku kepada pesakit tadi, sedangkan itulah kali pertama baru berjumpa dengan perawat tadi ataupun pesakit tadi. Bila pesakit datang, dia kata okey, kamu begini. Kita betul. Bagaimana perawat tadi tahu? Sedangkan kita secara zahir ni, kalau kita tengok, kalau kita duduk di rumah, di ruang tamu, apa yang dibuat oleh anak isteri kita dalam bilik, kita tak tahu. Tetapi ni sebab tu tuan-tuan, saya minta alert sangat dengan perkara ini. Kalaulah perawat tadi mendakwa dia mengetahui, maka tinggalkanlah perawat tadi. Kenapa? Mungkin 3 perkara dia tahu tadi. Okey, benar dia tahu, tapi daripada mana dia tahu? Bagaimana dia tahu? Sedangkan itu baru kali pertama berjumpa. Mungkin khadam yang ada mendampingi perawat tadi yang memaklumkan kepada dia, maka benar ini menggunakan khadam. Ataupun kita kata dia menipu. Dia menipu. Dia tipu je. Dia tipu saja. Saya tengok satu lagi tu, minta maaf, dia ada 3 ciri semua tadi ni, maka kita tinggalkanlah orang yang sebegini. Sebab apa? Kita ambil mudah saja. Kalau rumah kita duduk ruang tamu, dalam bilik orang rumah kita buat apa, anak kita tak tahu, jadi ambil situ sudah. Kalau perawat kata dia tahu, tinggalkanlah tadi. Kita takut dia menggunakan khadam daripada jin. Ini ramai, banyak yang berlaku. Jadi tanya perihal pesakit. Maka kita akan perihal pesakit tadi ni, maka kita tengok, dan dalam waktu yang sama kita ruqyah. Kalau kita ruqyah tadi ni tidak ada tanda-tanda gangguan, kita akan minta kepada pesakit tadi, mungkin tuan, puan, berjumpa dengan doktor. Mungkin sakit ini adalah sakit fizikal saja, bukan gangguan. Tak. Sebab tu kalau kita tengok orang tak patuh syariah tadi ni, maka dia akan kata ini jin dan sebagainya. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, ini penting kepada kita, sebab saya sendiri pernah berjumpa dengan orang yang sebegini. Sebelum belajar dulu, memang dia boleh bagi tahu, dan yang itu kali pertama berjumpa, dan apa yang dia cakap mengenai saya semuanya betul dan benar. Jadi kita pun pelik. Pelik, Allah Akbar. Jadi banyak. Lepas tu kita tadi kena alert dan berhati-hati dengan perkara yang sebegini. Dan kita teruskan lagi. Dan bagi-bagi yang baru masuk, insya-Allah mohon kali lagi like dan share banyak-banyak supaya kita dapat kongsikan ilmu ini bersama, insya-Allah. Kalau ada persoalan-soalan